Hai, Assalamualaikum. Selamat petang buat followers page Nurul. Nama saya Nurul Syarafina. Kepakaran saya adalah membantu si rumah menjadi usahawan. Hanya bermula daripada rumah. So, hari ni Nurul nak share dengan anda macam mana cara untuk capai impian. 3 cara saja yang Nurul nak share dan tak nak terlalu lama. So, hari ni sebelum Nurul nak mulakan kelas Nurul nak tunjuk dengan anda hadiah top sales bulan November. Tada! Tak harap. Nampak tak? So hadiah yang Nurul order untuk top sales bulan ni dah sampai. Bag ni ada setahun warranty. So Nurul bagi dia boleh dia punya jalan dia pun tu boleh lurus dan boleh pusing. So bolehlah bawa berjalan-jalan. So Nurul tak siap letak ribbon lagi. So ini adalah hadiah top sales bulan November. Dan juga hadiah fasa pertama ada 1 set perfume. Lepas tu kita ada fasa kedua, kita ada gold bar. Nak bagi gold bar. So hanya dengan sales 1,350 akan dapat 1 gold bar. Dan sales face sales 500 dapat perfume. Set perfume. Sebulan lepas kita bagi jam tangan, kita bagi subang emas. So hari ni dengan bulan baru, November bulan baru, so kita renew kita punya hadiah, kita renew kita punya reward dan juga kita renew kita punya wishlist. So hari ni Nurul nak share dengan anda 3 cara untuk kita capai impian. Kan? Sekejap. Tada! Nurul keluarkan Nurul punya whiteboard. Okay? Tunjuk dengan anda macam mana cara untuk kita capai impian kita. Buat anda yang rasa stres dengan Nurul perasan juga bila kita tengok live dekat berita harian, semua orang cerita pasal nak keluarkan KWSP semua. Kalau misal kata tidak berjaya, jangan down, jangan stres, terus ambil tindakan untuk ubah hidup kita. Ubah hidup kita dengan cari perniagaan, mulakan perniagaan, cari side income, buatlah apa kerja sekalipun. Janji kita dapat duit. Dan kalau anda mengharapkan kerajaan approve yang KWSP, mungkin diorang akan ambil masa. Because polisi itu bukan senang untuk diubah. Dan ia sendiri pun melibatkan duit dalam satu company. Walaupun tu duit kita, tapi dia dah masukkan dalam satu company. So that kalau nak keluarkan sekalipun, walaupun orang kata daripada akaun kita ke akaun kita lagi satu, tetapi ia memulakan polisi dan prosedur. Dia akan ambil masa yang sangat-sangat panjang. So jangan terlalu berharap dengan duit KWSP. Kalau boleh jangan terlalu berharap. So apa yang anda kena buat sekarang ini, berharap untuk duit anda sendiri, cari side income, mulakan perniagaan. So ini apa yang Nurul nak ajar anda. Kalau anda berminat nak dengar yang lain-lain, Nurul ada share juga tips-tips yang lain, cari SOP buat close sales dan sebagainya. So Nurul share secara percuma sahaja. Walaupun anda tak join dengan Nurul, tak ada masalah. So Nurul hanya menyebarkan sahaja ilmu bermanfaat untuk anda. Semoga ia dapat membantu sedikit sebanyak kehidupan anda. Walaupun kita cakap, nak tunggu KWSP lah. Apalah misal kata KWSP tak keluar, takkan kita tak nak bagi anak kita makan kan? Takkan kita nak biar anak kita kelaparan. So tak naklah macam tu, okay? So ini adalah 3 cara je Nurul nak share macam mana kita nak capai impian kita dan macam mana kita nak fokus untuk capai impian. Setengah orang macam, Nurul you nak plan untuk 5 tahun akan datang, tanpa hidup lagi tak hidup tah. Itu terpulang. Itu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Kuasa kita hanya boleh merancang. Segala yang menentukan tu Allah. Tapi at least kita merancang, kita ada target. Kita ada target untuk kita hidup pada hari esok. Pada lusa, kita masih ada lagi target untuk kita hidup bersemangat setiap hari sebab ada orang yang sayangkan kita dan ada orang yang berharap dengan kita. So, kita takkan kita nak hampakan dengan orang yang berharap dengan kita. Macam contoh anak-anak kita. Masih memerlukan kita untuk hidup bernafas dan bermain dengan diorang. Takkan you nak matikan hidup you hanya semata-mata you stress, hanya semata-mata you depression. So apakah tindakan seterusnya? Adakah you masih lagi nak menunggu kerajaan bagi duit, kerajaan bagi bantuan? Adakah itu yang you tunggu sebenarnya? Jangan macam tu. Kita mengharapkan manusia. Kita tak tahu bila manusia sendiri pun ada hak dia. Nak bantu pun dia ada hak dia. Dia bukannya orang cakap, kita minta dekat yang pemegang rezeki, pemegang duit, pemegang harta, iaitu Allah. You minta dengan Allah, insyaAllah you dapat. Tapi you nak minta sahaja pun, kalau tak ada tindakan pun tak guna juga. So ini yang Nurul nak share dengan anda. Yang pertama sekali, untuk cara anda capai impian dan juga capai target. Yang pertama, anda kena ingat umur sekadar nombor. Apalah kaitannya kan Nurul? Umur hanyalah sekadar nombor. Apa maksud Nurul kat sini adalah, walau apa sahaja usia anda, walaupun anda tua atau anda muda ke, anda masih lagi ada masa untuk kita fokus kepada impian. Letak target. Okey.
So dekat sini, bila kita kata, orang cakap lambat lebih baik daripada tak buat langsung. Kalau misal kata umur kita dah dekat 40, dah dekat 50, dia cakap Nurul apa, I nak plan Nurul, I dah umur 50, I dah umur 60, dah apa, I patut buat. At least you ambil peluang untuk you berubah. Daripada you tak bertindak langsung, you akan stress. You akan berada di tempat yang sama because you are not moving at all. So apa yang kita buat adalah kita kena ada target. Kita kena ada tahu walaupun kita hanya sekadar macam orang cakap, usia kita kalau masih muda, bawah 20 tahun, then you have to set a target. You dah kena tahu apa yang you perlu capai dalam masa 10 tahun akan datang. Misal kata kalau you umur 40 tahun, tidak terlambat lagi pun untuk you buat, orang cakap buat target, buat impian dan sebagainya. Tak terlambat lagi. So anda masih lagi boleh buat impian anda masih lagi boleh letak apakah yang anda nak capai setiap hari. Fokus, sebab ni kita cakap sebagai fokus 100%. Fokus apa yang kita nak capai 100%. Jangan cakap, alah, I dah tua lah, umur I dah 50 lah, I dah tak mampu lah. Lepas tu guna ayat pula, I ni masih muda, I ni lagi tak kahwin lagi, I ni tak ada lagi macam ni, I tak ada lagi impian, I tak ada lagi anak dan sebagainya. Umur hanyalah sebagai satu nombor. Kematangan orang bergantung kepada diri sendiri, bukan bergantung kepada umur. Oh, tahap 30 ke 40 matang, tahap 50 ke 60 matang. Ada juga yang umur 50 60 masih lagi tidak matang. So nombor hanyalah sekadar nombor, umur hanyalah sekadar nombor. Ia bukan bermaksud okey umur you 50 60 you sepatutnya dah matang dah sekarang. Tidak sebenarnya. Nurul minta maaf kalau ada yang terasa, tetapi Nurul cerita based on apa yang Nurul punya pengalaman, dealing dengan Nurul punya team, dealing dengan Nurul punya agent dan sebagainya. So Nurul masih ada pengalaman macam tu. Walaupun anda rasa macam umur anda 20 tahun, oh aku masih lagi muda. You masih muda, sebab tu you kena menghargai setiap satu tahun yang akan datang nanti. Kalau dia cakap, oh umur I dah 40, ada 50 tahun dah dia cakap. Tapi benda tu 40-50 tahun tu you masih belum terlambat untuk you teruskan lagi. Untuk teruskan lagi capai impian. Tu cakap umur hanyalah sekadar nombor. So you janganlah terlalu fokus cakap, oh I ni tak adalah, I ni dah umur berapa tahun lah, tak payahlah nak buat benda-benda ni semua kan. Memang betul, tetapi kita perlukan sesuatu target untuk kita terus bangun pagi-pagi tu. Kita dah ada target apa kita nak capai, siapa kita nak bantu supaya kita lagi bersemangat setiap hari. Okay. So itu yang pertama, umur hanya sekadar nombor. Alright, yang kedua, melabur dekat diri sendiri. Melabur kepada diri sendiri. Kita ni, yang nak pesan lah. Bukan Nurul pesan. Bukan Nurul pesan, mentor Nurul pesan sebelum ni. Dia cakap, kita ni, manusia ni, kita terlalu tengok poket orang. Kita terlalu tengok hidup orang. Kita terlalu tengok orang lain punya kehidupan. Tapi kita lupa sebenarnya keadaan kita macam mana. Kita lupa untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita tengok poket orang. Oh, kita misal katalah kan, ni contoh. Misal kata orang tu ada rumah lagi besar dan sebagainya. So macam kita nampak, oh daripada aku bersusah payah, baik aku ambil duit dia. Macam tu. So kita terlalu tengok poket orang, kita terlalu tengok kehidupan orang sampai kita lupa untuk perbaiki kehidupan kita. Kita lupa untuk sebenarnya kita hidup ni untuk perbaiki hidup sendiri. Kita bertanggungjawab atas hidup kita sendiri. So apa sahaja tindakan yang you buat, sepatutnya you kena melabur dekat diri sendiri. Maksud Nurul melabur dekat diri sendiri ni adalah membaca. Membaca setiap hari. Membaca. Habiskan masa kita untuk membaca. Ini Nurul suka. Sebab dia mengajar Nurul untuk terus kuatkan mental. Kuatkan Nurul punya minda untuk sentiasa berfikir. Ini apa yang Nurul belajar dengan Nurul punya bos Nurul sendiri kat tempat kerja. Dia ada library, mini library dia sendiri tau. Dekat orang kata macam, kalau dekat bilik dia tu, satu almari belakang tu penuh dengan buku je semua. So Nurul macam kagum gila dengan dia. Dan masih sekarang ni pun umur dia dekat 57 macam tu, but dia punya minda masih lagi kuat tau. So bila Nurul tanya dengan dia kan, apa yang you buat sebenarnya kan sampai you punya, you boleh ingat everything tau. Umur dia 57, but he can still stamina dia memang kuat gila. And he can remember everything. So dia cakap, I banyak baca. Memang betul sebenarnya, dia banyak membaca. Setiap kali dia pergi naik flight ke apa ke, dia akan baca. Setiap kali dia ada masa kosong ke, dia akan buka artikel dalam laptop dia. Kita macam kita ni, bila kita buka laptop, kita buka YouTube, kita buka cerita lain kan. Tapi sebenarnya, macam bos Nurul ni, dia buka artikel. Dia baca artikel sana, dia baca artikel sini, dia download novel dalam internet sebagainya. Kalau misal kata dia hanya tengok laptop dan dia tengah baru habis meeting dan sebagainya, dia buka artikel. So dia memang membaca setiap hari. Nurul macam kagum
kagumnya kan. Dia kata tak apa, at least macam setiap hari sebelum tidur, 2 jam sebelum tidur dia akan baca buku. Itu adalah dia, itulah hobi dia setiap kali dia sebelum tidur. Dia akan baca buku. Dia tak akan pegang telefon dia hanya akan baca buku. Sebab umur dia 57 lebih dah kan. So dia macam tak adalah fokus sangat dengan telefon. Dia pun ada anak-anak dia semua dah besar dah. So dia baca buku je. So dia macam kagum dengan dia. Dan rupanya betul, itu adalah cara untuk kita fokus dan kuatkan mental kita untuk kita fokus pada hari esok. Dan kita lebih bersedia dengan hari esok. Dan membaca juga memberikan satu ilmu untuk kita terus aktif dan yakin untuk menghadapi hari besok. Itu yang Nurul seronok sebenarnya. Walaupun kita kadang-kadang kita baca benda yang bukan buku yang macam buku yang biasa-biasa je, buku yang tak ada kena-mengena dengan kehidupan dan sebagainya, tetapi dia memberi satu kekuatan dekat minda kita. Dia memberi satu kekuatan dekat mental kita. So dia memberi satu macam orang kata vitamin dekat kita punya mental. Bila kita keep baca dan baca dan baca, jangan malas nak membaca. Apa saja orang hantar, baca sehabis baik, secara detail baca, luangkan masa untuk baca secara detail, dan only you boleh consume ataupun you boleh komen lebih daripada yang itu. Apa yang orang cakap dan you tahu apa yang you nak reply. You have to really spend your time untuk membaca. Ni untuk kuatkan mental you, untuk bagi nutrition dekat kepala, untuk bagi you punya vitamin dekat otak. Itu sahaja cara dia. Okay. Alright, so yang terakhir sekali, nombor 3, nanti Nur akan sambung 4 dan 7 mungkin besok. Okay, so hari ni Nur tak nak ambil masa anda panjang-panjang. Nanti korang cakap Nurul ni yang bebel je kerja you. Tidak, I tak membebel you all, I membeli nasihat. Dia terpulang kepada yang menerima. Untuk menerima nasihat terpulang, sebab Nurul tak nak orang kata paksa-paksa ke apa, tak nak. Nurul sekadar memberi nasihat terpulang kepada penerima. Macam mana cara anda terima, itu terpulang. Okay, so yang ketiga adalah elakkan decision fatigue. Nurul punya bahasa Harvard sangat. Tak. Okay, decision fatigue. Okay, decision fatigue ni adalah kita macam terlalu penat untuk memikirkan sesuatu masalah ataupun sesuatu penyelesaian. Pernah tak dengar macam contoh kan, bila kita ada masalah, sebenarnya kita kena fikir solution. Nurul banyak kali pesan sebelum ni. Nurul punya live lah, Nurul punya team lah, semua Nurul nasihatkan benda yang sama. Jangan terlalu fikirkan masalah. Jangan rasa macam terlalu penat you nak fikirkan masalah. Sekejap Jangan terlalu penat you nak fikirkan masalah. Apa masalah yang ada itu dipanggil sebagai cabaran. Dan you sepatutnya kena latih minda you untuk fikir dulu. Okay, misal kata kita ada masalah kan. Kita ada masalah. Okay, Nurul padam tahu. Okay, Nurul padam. Okay, misal kata. Okay, kita ada masalah. Kebanyakan orang, bila dia tak ada ilmu, apa yang dia akan buat adalah dia akan menangis. Ini benda pertama. Dia akan nangis. Lepas dia nangis, dia down. Lepas tu dia akan bercerita. Macam mana gambar mulut? Dia akan bercerita kat orang ni, dia akan cerita 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 dekat semua orang. Because dia ada masalah dan dia tak jumpa solution. Sebenarnya kalau anda ada masalah, apa yang anda perlu buat adalah duduk 5 minit. Duduk. Tengah ada masalah ni, duduk. Jangan buat benda lain. Duduk saja. Duduk, diam-diam. Diam. Okey, kita ada masalah, duduk diam-diam. Fikir. Fikir apa? Solution. Fikir solution. 5 minit, duduk diam-diam, fikir solution. Ini yang sepatutnya you kena buat kalau you ada masalah. Jangan bersuara, jangan cerita dekat orang lain, fikir penyelesaian. Jangan asyik sikit, aku ada masalah ni, aku ada masalah ni, kau ada masalah ni, aku ada masalah ni. Masalah tak akan pernah habis. Kalau selagi you masih bernafas, you masih lagi bergerak, you masih lagi hidup, you akan ada sentiasa ada masalah. Dan cara you nak jaga adalah 5 minit you duduk diam-diam, you fikirkan solution habis-habis. Apa yang patut you buat untuk you elakkan masalah tu akan datang. Boleh bercerita, tak ada masalah. You boleh cerita dengan satu dunia, you boleh cerita, tapi hanya you seorang je yang tahu macam mana nak selesaikan masalah tu. Hanya you seorang je yang tahu macam mana nak cari solution masalah tu. Hanya you seorang sahaja, tak ada orang lain. Okay? Tak ada orang lain yang boleh bagi you solution. Only you. So, apa you buat kalau you ada masalah?
Jangan marah orang lain, jangan menyalahkan orang lain. Trying to find your own solution. Salahkan diri you sendiri, kenapa masalah tu timbul? Daripada mana dia datang masalah tu? Dan macam mana cara kita nak elakkan masalah tu? If you keep saying you ada masalah, orang lain pun ada masalah sendiri. It's not like yourself je hidup dalam dunia ni. Semua orang ada kehidupan dia sendiri. Semua orang ada cabaran dia sendiri. Semua orang ada life dia sendiri. So what you need to do is actually duduk 5 minit, diam-diam, fikir solution. Cukuplah fikir pasal masalah, cukuplah menyalahkan orang lain, cukuplah tuding jari dekat orang lain, cukuplah. What you need to do now is actually fikir 5 minit, duduk diam-diam, fikir solution apa yang terbaik untuk you buat dan kehidupan orang lain, supaya you tak ganggu kehidupan orang lain dan supaya you sendiri pun boleh perbaiki kehidupan you sendiri. That is what yang selalu Nurul buat. Ya, selalu Nurul. Sebab kita dalam perniagaan ni, kita ada banyak cabaran. Cabaran kita, cabaran tim kita, cabaran kita punya produk, cabaran customer, cabaran free gift. Kita ada banyak sangat cabaran. But if you keep saying you ada masalah, bila kita fikir sesuatu, kita fokus sesuatu, dia akan menarik lagi banyak. So sekarang ni, you punya fokus adalah masalah. You fokus masalah. So maksudnya, you menarik lebih banyak masalah yang datang. Kadang cakap, mana ada, aku fikir masalah sebab aku tak boleh lupa lah benda-benda tu. Ya, memang tak boleh lupa, but you tak boleh fikir masalah tu sangat. Kalau you keep fikir masalah, banyak lagi masalah akan datang. Kita punya otak ni functioning like magnet. Apa yang you fikir, dia akan tarik lebih banyak. Sekarang you fikir pasal masalah, so itu yang jadi. Dia akan tarik lagi banyak masalah. Because you keep fikir pasal masalah. So sekarang ni, apa you kena buat adalah, you duduk diam-diam 5 minit, lepas tu you diam, you fikir dan you fikirkan solution. Macam mana cara yang terbaik. Misal kata, okay, I punya ada masalah lah. I punya postage terlalu mahal lah, orang kata semua. Dan you fikirlah solution macam mana nak dapatkan lagi murah. Macam mana orang lain boleh bagi free postage tapi you punya tak boleh bagi free postage? Kenapa you punya mahal sangat? So you have to think about the solutions lah. You tak boleh nak menyalahkan orang lain. Biar aku fikir sorang-sorang je. Aku punya HQ tak fikir, aku punya agent tak fikir, aku punya orang ni tak fikir, orang tak fikir. We are keep saying people, orang lain yang tak fikir. Tapi kita sendiri yang kita masih berada dalam situasi sekarang, kenapa kita tak fikir? Macam tu. So Nurul selalu cakap dengan tim-tim Nurul pun, tolonglah jangan menyalahkan orang lain. Jangan keep blaming people. Jangan rasa macam hanya kita seorang je yang bermasalah. Tidak, orang lain pun ada masalah sendiri. Even customer kita pun mencari kita because of orang ada masalah. So kita bertanggungjawab untuk selesaikan masalah customer. What you have is actually bila kita jual keripik ke apa ke, kita menyelesaikan masalah orang yang tengah lapar, masalah orang yang tengah stres, masalah orang yang tengah bosan. Lepas tu bila kita jual bubble belly, minyak untuk kuruskan badan dan untuk buang angin dalam perut, so we are finding people yang tengah ada gastric, yang ada GERD, lepas tu dia banyak angin dalam badan sampai sakit kepala, lepas tu sakit bengkak-bengkak badan whatsoever. So kita menyelesaikan masalah itu. So we are solving other people's problem. That is why business ni timbul. Business takkan timbul because of you nak duit. Business timbul because you are solving other people punya problem. So kalau you sendiri ada masalah, you nak buat untuk solution orang lain, you selesaikan masalah you dulu, baru you boleh bantu orang lain untuk selesaikan masalah dia orang. Apa yang Nurul buat adalah, selalunya kalau Nurul nak jual sesuatu barang, I will just try it first. Nurul try dulu produk tu elok ke tak elok. Kalau dia berjaya menyelesaikan masalah Nurul, maksudnya Nurul pun akan mampu untuk menyelesaikan masalah orang lain. That is how I did. So kalau anda sendiri pun yang berminat nak berniaga dan sebagainya, try dulu. Tak apa, invest sikit pun tak apa. Try, invest duit, beli produk tu dulu, try dulu dekat diri sendiri. Adakah dia menyelesaikan masalah kita sendiri? If betul menyelesaikan masalah kita sendiri, lepas tu produk tu sedap, boleh hilangkan lapar dan sebagainya, then you can proceed to untuk jual. You jangan beli, you jangan jual because of commission dia tinggi, because yang ni bagus, lepas tu produk ni dikenali ramai, dan kena stop dah benda tu. Kena stop mentality tu. Okay, so bagi anda yang tengah stuck pasal orang kena buang kerja dan sebagainya, boleh bertindak untuk mencari satu perniagaan untuk bantu ubah hidup keluarga. So itu yang mampu Nurul nasihatkan kepada anda. Dan masih lagi
Nurul masih lagi mencari ejen yang masih berminat nak join dengan Nurul untuk menjual produk keripik ibu dan juga bubble belly oil. InsyaAllah reward 2 kali sebulan dan juga commission juga akan diberi. So Nurul akan ajar macam mana cara untuk capai reward, macam mana cara nak capai target, macam mana nak set target, macam mana nak convince customer, macam mana nak kenal customer dan sebagainya. So itu ni ilmu-ilmu yang Nurul akan share bersama dengan tim-tim Nurul setiap minggu, insyaAllah. Semoga Nurul terus istiqomah untuk mengajar mereka. So bagi anda yang masih lagi rasa stuck, Nurul bukan mengambil kesempatan di atas kesempitan anda, tidak, tetapi Nurul mengajak anda. Nurul ingin membantu anda sekiranya anda memerlukan bantuan. Boleh join dengan Nurul, insya-Allah. Nurul membantu anda sehabis baik. So Nurul doakan anda yang tengah kesempitan. Nurul doakan semoga dipermudahkan segalanya, dibukakan segala pintu rezeki dan semoga sentiasa dilindungi Allah. Okey, jangan lupa terus berdoa, terus bertawakal dan terus berusaha. Itu yang penting. Tawakal boleh, doa boleh, tapi usaha pun kena juga. Okey? Dan jaga diri. Nama saya Nur Syarafina. Kepakaran saya membantu si rumah menjadi usahawan hanya bermula daripada rumah. Jaga diri. Assalamualaikum.